بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أجرنا من النار اللهم آمين. Yang dikasihi sahibul fadilah Tuan Imam Al-Fadil Ustaz Sayyuti Imam Masjid Al-Muhsinin Bandar Darul Aman Haid, pegawai ahli-ahli jawatan kuasa, pimpinan masyarakat, seterusnya muslimin dan muslimat, anak-anak jemaah Masjid Al-Muhsinin yang hadir dalam kuliah bulanan kita pada malam ni, mudah-mudahan semuanya kita dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita sambung bagi meneruskan bacaan kitab kita, sebagaimana biasa saya ingin memberikan sedikit mukadimah berkaitan dengan satu firman Allah di dalam Al-Quran ayat 188 Al-Baqarah. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami li ta'kulu fariqan min amwalin nasi bil its wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Firman Allah yang bermaksud, dan janganlah kamu makan ataupun mengambil harta orang-orang yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, yakni dengan jalan yang salah. Dan jangan pula kamu menggulurkan harta kamu, yakni kamu bagi rasuah kepada hakim-hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian dari harta manusia dengan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui akan salahnya. Muslimin dan muslimat sekalian, dalam ayat ni Allah Subhanahu wa ta'ala telah pun memerintahkan kita ini akan beberapa perkara. Allah Ta'ala dalam ayat 188 Al-Baqarah ini, yang pertama Allah perintah kita supaya menjauhi daripada makan harta ataupun ambil harta orang lain dengan jalan yang salah. Jangan kita duk pergi terlibat untuk kita mengambil harta siapa-siapa pun daripada kita dengan jalan yang batil. Kita curi tak boleh, kita rompak tak boleh, kita samun tak boleh, kita tipu tak boleh. Kita mengambil harta mestilah dengan jalan yang betul. Muslimin dan muslimat sekalian, akibat daripada kita mengambil harta yang salah ini besar sekali. Ancaman yang Allah Subhanahu wa ta'ala beri kepada orang-orang yang makan harta orang dengan jalan yang salah. Dia curi kah, dia samun kah, dia rompak kah, dia tipu kah, kalau seorang itu dengan harta yang salah yang dia dapat, dia jadi kaya dengan cara apa sekalipun yang salah, yang bercanggah dengan syarak, dia jadi kaya raya, kemudian dia sedekah, sedekahnya tidak diterima oleh Allah. Berapa ramai hari ini yang rasa selesa dengan kesalahan yang dia buat daripada makan harta orang dengan jalan yang tak betul. Berapa ramai yang pergi buat umrah dengan duit yang tak betul. Berapa ramai yang pergi kerja haji dengan duit yang tak betul. Berapa ramai yang sedekah dengan duit yang tak betul. Berapa ramai yang buat kebajikan pada pandangannya dengan duit yang tidak betul. Sedangkan duit yang dapat daripada jalan yang salah itu
sekiranya amalan kita buat, Tuhan tidak akan terima. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, man iktasaba malan, siapa-siapa daripada kita ni dia cari harta, dia usaha mendapatkan harta, min haram, harta tu daripada jalan yang haram, fa in tasaddaqa bihi lam yuqbal minhu, maka sekiranya dengan harta yang dia dapat daripada yang haram yang banyak tu, dia sedekah dengannya, niscaya kata Nabi Allah tidak terima daripadanya. Wa in tarakahu wara'ah, dan sekiranya dia tinggal harta haram itu lepas daripada dia mati, kana zadahu ilan nar, itulah bekal untuknya yang dia nak bawa pergi ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min zalik. Jangan kita duk pergi terlibat dengan benda-benda haram sehinggalah kita makan dan bagi anak bini kita makan daripada hasil yang haram. Kita hidup di satu zaman di mana ramai sudah tidak peduli daripada mana dia dapat harta. Mintalah tuan-tuan doa banyak-banyak kepada Allah supaya anak cucu kita selamat daripada duduk pergi makan harta yang haram ni tuan-tuan. Zaman ni dia kata kalau tak tipu tak boleh menega, kalau menega kena tipu. Mana boleh macam tu? Kita tak boleh terlibat dengan biduk tipu orang waktu kita menega. Bila kita tipu, maka kesan bila kita tipu dalam perniagaan, harta kita akan jadi tidak lagi suci dan bersih, tidak ada lagi halalan tayyibah. Tuan-tuan, kullu lahmin nabata min haram fannaru awla bih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiap daging yang tumbuh daripada harta yang haram, maka neraka sahaja yang layak untuknya. Dalam ayat yang kita baca tadi, bahagian yang kedua, Allah kata selepas daripada Allah sebut jangan kamu duk pergi makan harta sama-sama kamu, duk ambil harta orang lain, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Allah kata kemudian bahagian yang kedua daripada ayat tu, wa tudlu biha ilal hukam, jangan kamu duk pergi bagi rasuah kepada hakim-hakim, litakulu fariqam min amwalin nasi bil ith, kerana dengan sebab kamu bagi rasuah kepada puak-puak yang jadi hakim ni, tujuannya kamu nak pi makan, nak pi songlak, nak pi ambil harta orang lain dengan dosa. Wa antum ta'lamun, hal keadaan kamu bukan tak tahu hak kamu buat tu tak betul, bukan kamu tak tahu hak kamu buat tu berdosa, bukan kamu tak tahu hak kamu buat tu salah, tapi kamu nak memiliki harta, kamu tamak dan muhaloba dengan dunia. Muslimin muslimat sekalian, walaupun ayat ini jelas-jelas disebut wa tudlu biha ilal hukam, kamu duk pi suap, duk pi bagi rasuah kepada hukam, hakim-hakim, tetapi tuan-tuan, rasuah itu sekiranya kita bagi bukan saja kepada hakim, kita bagi kepada orang yang dengan sebab pemberian kita itu kita terlepas daripada kita ini dikira bersalah, dengan sebab kesalahan kita dilepaskan daripada kesalahan, ataupun dengan sebab kita bagi itu kita mendapat sesuatu yang kita sepatutnya tidak dapat, ataupun kita menutup peluang orang lain daripada orang tu dapat sedangkan dia lebih layak dapat, atau sebagainya daripada jalan yang salah pemilikan harta dengan sebab pemberian wang rasuah tadi, maka ianya adalah haram. Nabi menyebut di dalam sebuah hadis yang sahih, ar-rashi wal murtashi finnar, orang yang bagi rasuah, orang yang makan rasuah, kedua-duanya berada di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, hari ini tuan-tuan,
ketirisan akibat daripada rasuah bukan lagi satu perkara yang terpencil, bukan lagi satu perkara yang jadi rahsia di tengah-tengah kita. Ramai daripada mereka yang berada di dalam sektor kerajaan, yang berada di dalam sektor swasta, yang sedang terlibat dengan benda-benda yang haram, maka wajib semua pihak menjauhkan diri daripada terlibat dengan perkara-perkara haram yang mengundang celaka dan petaka daripada Allah. Akibat daripada perbuatan dosa yang kita lakukan, maksiat yang manusia lakukan, dosa di atas dosa, maka ia akan mengundang lebih banyak bala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, penat kita berdoa, penat kita angkat tangan minta pada Allah, tapi Allah tak makbul. Pasal apa Allah tak makbul? Sebab kita ini terlibat dengan benda haram. Makanan kita haram, minuman kita haram, hasil daripada yang kita dapat haram. Macam mana Allah nak makbul doa? Sebab tu dalam sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala baik, dia tidak terima melainkan yang baik-baik. Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala perintah kita orang-orang beriman dengan apa yang Allah perintah kepada para mursalin. Faqala ta'ala, lalu Nabi membaca ayat firman Allah di dalam Quran, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah kamu daripada benda-benda yang baik, yakni yang halalan tayyiban, ma razaqnakum, daripada kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makan oleh kamu daripada benda baik yang kami bagi kepada kamu, yang kami rezekikan akan kamu. Summa, kemudian Nabi menyebut zakarar rajul yutilus safara. Nabi cerita tentang seorang lelaki yang jauhnya dia musafir. Ash'atha aghbara, sehinggalah kusut masai rambutnya, berdebu tubuhnya, jauhnya dia musafir, tinggal kampung halamannya, susahnya hidup dia. Yamuddu yadaihi ila sama, tak kala mana dia berdoa, dia mengangkat tangannya kedua-dua belah tinggi ke langit. Ya Rabbu, Ya Rabbu. Nabi cerita orang tu pun minta kepada Allah, wahai Allah, wahai Tuhan. Dia minta tolong kepada Allah, sedangkan wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghuziya bil haram, fa anna yustajabulah. Sedangkan kata Nabi, makanannya dari yang haram, minumannya dari harta yang haram, pakaiannya daripada harta yang haram. Dia makan semuanya haram. Bagaimana Allah nak istijabahkan doanya? Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, jangan kita pandang enteng, pandang ringan kepada yang haram walaupun sikit. Kita pergi Mekah, cantik duit kita tuan-tuan, halal kita jaga. Tiba-tiba sampai di Mekah, duit hak banyak halal kita campur sikit ya dengan duit haram. Tuan-tuan, kita beli baju harga dia 100 rial, 10 rial yang haram. 10 rial aja duit itu adalah duit rasuah. 10 rial ya duit itu duit tipu orang. 10 rial yang haram itu menyebabkan kita beramal tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min zalik. Nabi bersabda dalam sebuah hadis, man ishtara thawban bi asrati darahim, maka barang siapa, kata Nabi, dia membeli satu pakaian dengan harga 10 dirham, wa fi thamanihi dirhamun haramun,
dalam harga 10 dirham itu ada 1 dirham sahaja yang haram, lam yaqbalillahu salatah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima lagi sembahyangnya, madama alaihi zalika thawb, selama mana padanya ada pakaian daripada hasil yang haram. Bukan banyak mana pun, 10 dirham, 1 dirham saja haram, 9 lagi halal, tapi 1 yang haram, menelan yang halal, sembahyang kita tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sedang hidup di satu zaman, tuan-tuan, ramai sudah tidak peduli daripada sumber mana dia dapat harta. Maka kita orang mengaji, kita orang yang beriman, kita mesti tegak istiqamah. Kita tidak akan ambil yang haram, bahkan al-waraq, tarkus syubhat, orang yang waraq, kita akan meninggalkan yang syubhat. Sepatutnya di dalam keadaan kita makin tinggal sikit modal, umur kita nak balik jumpa Allah, kita di permulaan tahun 1437 ni tuan-tuan, hujung bulan Muharram, modal kita tinggal sikit dah. Kita kena tingkatkan warak kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jauhi bukan sahaja yang haram, tetapi yang syubhat. Orang zaman ni tuan-tuan, bukan kata apa nama syubhat, hak terang-terang haram pun mereka tak peduli. Hak ulama kata haram, mufti kata haram, majlis fatwa kata haram, tak peduli, tak peduli. No, sampai dampak tunai-tunai Allah kata wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan campak diri kamu dalam kebinasaan. Jangan. Kan hari tu naik kapal terbang, tengah-tengah naik atas kapal terbang tu tertopum, meletup, terbakar. Tengok-tengok ada vape siapa tu terbakar. Habislah kapal terbang pun ambil SOP dia, tak boleh buat naik vape atas tu. Kemarin dulu ni tengah-tengah orang duk kalut, kawan tu marah kat Menteri Kesihatan, kawan ni pun marah juga kat Menteri Kesihatan yang India tu tuan-tuan, hak bukan Islam tu. Pasal apa? Pasal Menteri Kesihatan ni rampai arah supaya penguatkuasa rampai cecair yang dalamnya ada nikotin yang dijual oleh pembekal-pembekal vape shop yang rata-ratanya adalah bumi putra Melayu Islam. Marah kepada Menteri Kesihatan, tuntut Menteri Kesihatan bayar kerugian. Padahal jelas-jelas perbuatan menjual cecair yang ada nikotin di dalamnya itu mesti daripada mereka yang mempunyai lisens. Farmasis yang mempunyai lesen untuk jual kerana benda itu terkawal, tapi kerana ekonomi. Kemarin dulu di Gopeng, tengah duk isap vape, pum kata meletup, jahanam, muka, mulut, hidung cedera. Bukankah itu menyebabkan satu kecelakaan? Siapa boleh jamin yang mereka duk isap tu tuan-tuan tiba-tiba tak meletup kalau dah dapat kita melihat ada letupan berlaku? Dan Tan Sri Harusani sebut, mufti kerajaan negeri Perak, dia kata kalau sekiranya dalam vape itu tak mudarat pun tetap haram kerana ia mubazir, meniru-niru perbuatan orang-orang yang kafir. Jelas bahawa perbuatan menghisap vape adalah sia-sia. Apalagi kajian menunjukkan bahawa di Amerika kegilaan kepada vape membuatkan kumpulan ini telah pun menjadi ketagihan baru. Ketagihan baru, puak-puak tak kena rokok tuan-tuan, tiba-tiba pergi duduk kena vape, jadi ketagihan yang baru, ketagihan vape. Muslimin muslimat sekalian, apakah yang akan berlaku kalau sekiranya anak-anak muda yang ramai kebanyakannya yang duk terlibat dengan vape ni, tak masuk laki-laki yang ramai dan perempuan. Hari ni perempuan pun kena vape. Mereka hantar main dekat kita dalam viral, dalam WhatsApp. Tengok tu dia perempuan punya comel loteng tuan-tuan, dengan tudung muka ayu lembut. Kita pun tak pernah tengok dia duk pegang tu, ingat menatang apa? Rupa-rupanya menatang tu lah vape je. Boboh, tahu-tahu dia tarik, dia lepas sekali, hilang muka dia comel tu, nampak jerebu ya.
Tiba-tiba lepas dah clear balik tuan-tuan, dia tarik lagi sekali, dia tarik, dia lepas, keluar ke hidung pula, nampak sopan naga sebiji tuan-tuan. Ni maruah perempuan. Kita tak boleh terima wanita Islam buat demikian. Benda itu jelas haram. Tuan-tuan, adakah kerana alasan ekonomi kita mempertahankan perbuatan yang mengundang kecelakaan anak-anak Melayu berada di tepi jurang? Bekas Ketua Jabatan Siasatan Jenayah PDRM narkotik, tuan-tuan, dia menyebut kemungkinan selepas ini dadah akan menjadi lebih dahsyat, sebab melalui vape, apabila cecair itu disuntik atau dimasukkan dadah, maka ia akan menjadi sukar dikesan. Tidak seperti dadah pada hari ini. Apabila budak-budak muda terlibat dengan dadah, dia ambil dadah hanya boleh dikesan dengan mengambil saringan air kencing. Tapi bila dia kena vape, ustaz, tak boleh. Kalau tekat cek air kencing tak boleh kesan, dia kena masuk makmal baru boleh kesan. Sedangkan baru ni di Kelantan, serbuan yang dibuat ada vape yang telah dicampur dengan dadah. Ada vape hari ni perisa syabu, ada vape hari ni perisa ketum. Sudah di Malaysia ini 1 juta yang hidup terlibat di hisap vape. Siapa yang belum pernah hisap rokok, tiba-tiba dia pergi saja pergi ambil vape, dia saja pergi hisap vape, hukum dia haram. Kalau orang tu dia memang perokok tegar, tetapi dia lari untuk ambil vape kerana nak keluar daripada rokok dia tu, masih lagi boleh ambil kira. Nah, tu pun dengan kaedah tertentu, dengan syarat tertentu. Dia kena ada masa yang dia bagi untuk dia bebas daripada rokok. Sebab memang vape itu jangka panjangnya dia adalah lebih jimat daripada rokok. Rokok hari ni tuan-tuan dah 20 tahun lebih dah. Majlis Fatwa Kebangsaan kata haram. Sampai kelar rokok tetap dijual dan mendapat sambutan dan jadi benda biasa. Rokok dihisap di mana-mana, penguasaan tidak berlaku. Di hospital ada orang hisap rokok, di masjid ada orang hisap rokok, di padang awam ada orang hisap rokok, di lapangan terbang ada lagi orang hisap rokok. Sedangkan di negara-negara maju, rokok adalah sesuatu yang terlarang dan didenda apabila hisap di tempat awam. Pasal apa rokok diberi sambutan yang begitu dahsyat? Itu adalah satu perancangan Yahudi yang cukup licik, kerana di belakang syarikat rokok ini adalah syarikat Yahudi. Kita beli rokok, kita sumbang kepada Yahudi yang membunuh umat Islam Palestin. Tuan-tuan, tu rokok. Vape sama. Tuan-tuan tengok di belakang vape tu siapa? Kalau bukan orang-orang bukan Islam yang begitu hebat merancanakan perbuatan-perbuatan yang akan keluar daripada umat Islam apabila mereka hanyut di dalam vape yang menghayalkan. Tuan-tuan, vape ni tuan-tuan, negara-negara hari ni banyak dah haramkan vape. Saya dipahamkan Cina yang reka vape pun tak bagi dah rakyat dia kena vape. Tuan-tuan, Meksiko, mafia Meksiko, dadah di Meksiko punya dasar, kerajaan Meksiko pun haram vape. Singapura lagi awal haram vape. Pasal apa yang kita duk pi meleleh yang liak dekat vape? Ni yang duk jadi masalah. Mufti Kelantan kata haram, mufti wilayah kata haram, mufti Perak kata haram, majlis fatwa kata haram. Kita tak mau nak haram juga lagi. Habis kalau tak mau ikut majlis fatwa, kita nak ikut siapa? Tuan-tuan, kita tak takutkah satu hari nanti hasil daripada kita membenarkan, membiarkan vape ini berleluasa di tengah masyarakat, anak bangsa kita makin hari makin jadi lemah. Satu hari nanti orang kencing atas kubur kita, dia kata waktu hampa dulu boleh halang, tak apa hampa tak halang. Hari ini kami dah teruk, lagi teruk, hampa punya pasal. Nak jawab apa? Tuan-tuan nak marah pun marah. Saya nak buat macam mana? Ni boleh bercakap, saya cakap. Pasal apa? Pasal benda ni kalau dalam Islam jelas kaedahnya adalah saddu zara'i', tutup lubang yang membawa kepada kerosakan, kebinasaan, dosa, maksiat. Tutup lah, benda boleh tutup.
Benda tu mai dalam pelbagai bentuk. Dia mai daripada mana? Dari luar. Kenapa kita tak halang import? Kenapa kita fikir tentang duty import? Kenapa kita fikir tentang cukai yang banyak yang kita nak terima? Pasal kita duk meleleh ayat liang kepada benda yang haram. Kita menggadai masa depan anak bangsa kita. Sama lah macam ketum. Tu Haji Munir ada ramai MP duduk di dalam tu. Saya tanya pengarah AADK pasal apa 2015 tuan. Janji kata 2015 kita akan haramkan ketum ini dalam maksud tukar daripada akta racun kepada akta dadah. Saya tanya dia baru ni. Pengarah AADK Negeri Kedah bagi tahu saya, dia kata, Tuan Syekh, ahli-ahli parlimen kita di parlimen masih lagi tidak melihat bahawa ketum ini begitu membahayakan. Tak bahaya apanya tuan-tuan. Ketum ini Majlis Fatwa Negeri Kedah kata haram. Mereka campur macam-macam. Jahanam habis anak-anak kita. Otak mereka jadi lemah. Mereka dah kena ketum. Lepas itu mereka kena rokok. Lepas itu mereka kena syabu. Hampir kebanyakan kampung ada budak-budak muda jadi gila. Bukan dia tu India, bukan dia tu Cina, Asyong, anak Aliong, bukan Mutu Sami anak Linggam. Ni anak orang kita Melayu Islam ni. Setiap hari di Malaysia, hari ni setiap hari 1 atau 2 orang akan bunuh diri tuan-tuan. Betul tak tuan-tuan? 2-3 hari lepas satu budak muda naik motor pakai kain pelikat di Pahang. Dia naik motor, naik sampai tengah-tengah titi bandar Temerloh tuan-tuan. Sungai Temerloh tu, di jambatan Temerloh, sungai yang besar tu, dia terjun tuan-tuan. Orang perhati dia, tegur dia joget satu macam. Dia sudah tak betul tuan-tuan. Hari tu juga satu suami, dia duk abang dah kat jiran-jiran dia tak boleh tidur 3 hari dah. Tuan-tuan duk kena benda tu, tidur memang tak boleh tidur. Duk kena syabu tu, dia memang tak boleh tidur. Dia kata bukan takat dia nak ambil dia nak ambil dengan bini-bini dia sekali. Betul, bini dia sebab sudah sembahyang subuh, dia bagi kat belakang tuan-tuan. Dia tikam bini dia. Lari bini dia pergi minta tolong. Jiran dia ligan tak dapat tuan-tuan, bini dia pun jatuh depan rumah jiran. Dia patah balik, pegang pisau, bagi terap kot tu, perap kot ni. Agak-agak tuan-tuan, kalau orang tu betul lah waras, dia boleh ke pergi duduk kelak tengkok sendiri? Orang bunuh diri kelak tang ni ya tuan-tuan, dia tak kelak tang ni. Tapi dia gila tuan-tuan, dia dah tak betul. Pasal apa jadi lagu ni? Pasal kita ambil benda yang dilarang oleh Allah. Allah kata wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan campak diri kamu dalam kebinasaan. Saya ambil peluang nasihat diri saya dan tuan-tuan, mai kita benci benda-benda yang Allah murka ini. Cukup-cukuplah tuan-tuan. Kalau ada yang duduk isap rokok lagi, lempanglah. Rokok tuan-tuan, hari ni RM17 sekotak, 20 batang, RM17 tuan-tuan. Tapi tuan-tuan tengok budak-budak duk beli tu, mereka isap buat tak tahu, kadang dia naik motor dia duk isap tu, sat dia habis sebatang, mak pak dia bagi duit, cari duit, dia ambil. Akhirnya benda tu jadi tabiat, akhirnya jadi cara hidup dia, bangga dengan rokok. Yang lagi malang, bapa dan anak sama-sama berkongsi putin rokok. Yang lagi malang, bapa isap rokok dengan semua maunya, duduk dalam kereta, anak duduk ada di belakang, bini duduk ada di tepi, dia buka tingkap sikit aja tuan-tuan. Punya al-mangkuk wal hayu ni. Asap rokok tu ada 4,000 bahan kimia tuan-tuan. Dia isap untuk diri dia, dia nak bunuh diri dia, lalu juga kok filter. Anak bini dia duk sedut tak ada filter apa tuan-tuan, berharap bulu hidung dia tuan-tuan. Zalim manusia. Sedangkan kalau kita tak beli rokok, dia akan dapat jimat setahun RM6,000, 10 tahun RM60,000. Tuan-tuan bayangkan. Tuan-tuan bayangkan kalau satu orang dia beli rokok, dia ada sehari 2 kotak, setahun RM6,000, mana tiap-tiap tahun dia beli buat umrah.
10 tahun dia menyimpan, dia dapat 60,000 tuan-tuan. Dia boleh bawa dia boleh bawa bini dia boleh bawa mak dia boleh bawa pak dia pergi melakukan kerja haji. Tapi oleh kerana manusia ikut hawa nafsu, maka dia tertipu dan terpedaya, dia seronok bakar duit. Tak ada apa, dia bakar. Sebab tu tuan-tuan, mana ada orang bila dia isap rokok, dia mula dengan bismillah, bila sudah dia alhamdulillah. Tak ada. Dia tahu kata benda dia buat tu bukan benda ni adalah sesuatu yang mendatangkan pahala, tetapi dia hanya membawa celaka. Dunia kesihatannya tuan-tuan terancam. Kalau dia tahu, tentu dia akan menjauhi rokok dan menjauhkan rokok itu daripada anak bini dia. Jadi muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, rokok kah dia, vape kah dia, syabu kah dia, ketum kah dia, apa yang haram wajib dijauhkan, kerana yang haram hanya membawa celaka yang di hujungnya neraka. Carilah yang halal, banyak lagi hak halal boleh makan, banyak lagi hak halal boleh minum. Kulu minat tayyibat, makan yang baik-baik, cari yang halalan tayyibah. Mudah-mudahan berkat dan rahmat Tuhan bagi selamat kita anak cucu dunia akhirat. Muslimin muslimat sekalian, wallahu alam. Kita sambung kuliah kita. Kita sampai muka surat 30. Hadis panjang tuan-tuan. Bab wajib berpegang teguh kepada kitab Allah. Anil Irbad bin Sariyah, hadis kelima. Tuan-tuan, kita menggunakan kitab Mastikah Hadis, Muqaddimah dan jilid 1. Anil Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman ba'da salatil ghadati mau'izatan balighah zarafat minhal uyunu wa wajilat minhal qulubu faqala rajulun inna hadhihi mau'izatun muwaddi'in famadha ta'hadu ilayna ya Rasulullah. Qala usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in 'abdun habasyiyun fa innahu man ya'ish minkum yara ikhtilafan katsira wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa innaha dalalatun faman adraka dzalika minkum fa alaihi bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajidi wa 'inda Abi Dawud wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dalalah. Maksudnya dari Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Hadis ini daripada satu orang sahabat yang bernama Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Katanya, yakni kata Al-Irbad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menasihati dan mengingati kami pada suatu hari lepas semayang subuh. Irbad cerita satu hari kami semayang subuh dengan Nabi. Lepas dari subuh tu Nabi bagi satu kuliah subuh. Nabi memberikan satu nasihat. Di dalam kuliah subuh itu kata dia mau'izatan balighah, satu nasihat dan peringatan yang sangat mendalam dan berkesan. Maknanya selalu Nabi duk bagi juga, tapi kali ini bila Nabi bagi itu, kata-kata yang Nabi guna itu begitu mendalam. Kata-kata yang Nabi guna itu begitu mempengaruhi jiwa. Sehingga dia kata zarafat minhal uyun, yang menjadikan pendengar-pendengarnya menitiskan air mata. Nabi satu hari semayang subuh dengan sahabat.
Sudah sembahyang subuh, Nabi bagi kuliah subuh. Tapi kali ni kuliah subuh Nabi itu, bila Nabi melontarkan kata-kata Nabi, menyebabkan orang yang dengar tu meramu air mata. Wa wajilat minhal qulub, dan menjadikan hati mereka yang dengar itu jadi gerun dan gemetar. Bila kami dengar Nabi duk nasihat tu, air mata duk meramu keluar. Bila kami dengar Nabi duk nasihat tu, hati menjadi ketak. Okay, Nabi cerita benda-benda yang akan menanti manusia lepas mati. Tuan-tuan, kalau kita tak main mengaji lah tuan-tuan, harap kita baca Quran, terjemahan kita tak baca, kita tak mengaji tafsir Quran, kita tak mengaji hadis Nabi, di mana kita nak dapat dengar apa yang menyebabkan gementarnya hati? No? Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Hanya saja orang beriman itu, bila dia betul-betul orang yang benar-benar beriman, yang sebenar, idza dzukirallah, apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, gementar hati. Orang sebut Allah, gementar hati. Tapi oleh kerana hati kita ini hati yang keras, hati kita ini hati yang ada masalah, kita ini tidak mempunyai upaya untuk memahami Quran yang kita baca, kita tidak faham maknanya. Nampak? Kita kalau tak hadir kuliah, tak mengaji agama, maka di manakah tempatnya yang menjadikan kita ini boleh faham apa yang disfirmankan oleh Allah, apa yang disabdakan oleh Nabi? Sahabat-sahabat tuan-tuan, bila Nabi cakap saja terus faham. Sebab Nabi bercakap Arab, dia pun faham Arab. Kita nak baca ni tuan-tuan, kita baca Arab tak faham lagi, sampai kita baca terjemahan baru kita faham. Jadi cerita Al-Irbad bin Sariyah, dia kata satu hari kami sembahyang subuh dengan Nabi. Lepas-lepas daripada sembahyang subuh satu hari itu, Nabi bagi satu peringatan, yang peringatan itu begitu mendalam sehingga orang ramai yang dengar pada ketika itu meramu air mata, sehingga orang yang dengar pada ketika itu jadi gementar hati. Nah, faqala rajulun, lalu berkatalah salah seorang lelaki antara kami, inna hadhihi mau'izatun muwaddi', sesungguhnya kata dia, nasihat ini adalah nasihat orang yang memberikan selamat tinggal. Maknanya dia faham dah, ni tanda-tanda Nabi ni pesan suruh dah ni. No, orang yang nak pergi jalan dah ni, orang yang bila bercakap dia sampai lagu tu air mata meramu keluar, orang lain bila dia dengar gementar habis hati. Ni cerita ni macam orang nak pergi tinggal kita dah ni. Macam satu bapak lah dengan mak, kan, anak-anak hantar pergi sampai airport tu, bapak dengan mak ni nak pergi ke Mekah. Jadi bila last sekali anak-anak duk keliling, dah peluk, dah cium apa semua, bapak cakap tu kira kalimah-kalimah akhir itu begitu mendalam. Hak mak cakap tu kalimah-kalimah akhir tu meruntun jiwa, air mata meramu punya, kan. Dia kata pada anak sulung, dia kata, abang, abah nak pergi ni, abah tak tentu boleh balik semula ke sini. Abah dah sihat, mama pun sihat, tapi tempat abah nak pergi tu jauh dan juta manusia. Kalau takdir abah pergi dan abah tak balik lagi mari, kamulah yang kena tanggung. Kamulah yang nak kena tengok adik-adik kamu. Kamulah yang wajib pimpin mereka jadi hamba Allah yang beriman, jadi anak abah yang soleh dan solehah. Agak-agak anak-anak dengar lagu tu lagu mana? Lagu tu lah. Tentu bila dia dengar lagu tu abah, pasal apa abah cakap lagu ni? Pasal apa abah cakap lagu ni? Abah tak tahu. Cerita dia abah nak pergi ni, abah tak tahu lagu mana. Yang kata abah nak pergi ni tempat tu jauh, yang kata abah nak pergi ni ramai manusia, ramai dah orang yang pergi sihat,
tiba-tiba pergi di sana Allah ambil dalam keadaan sihat. Ada yang pergi sakit, tiba-tiba dia balik mai sini sihat. Abah tak tahu abah pergi sana sihat ke tak sihat. Mudah-mudahan abah sihat, abah boleh balik jumpa dengan anak-anak abah lagi. Tapi abah sebut hari ni, andai takdir abah pi sungguh, kamulah jadi abang ganti abah. Allah tuan-tuan, tadi peluk cium dah peluk sekali lagi. Betul tak? Kayau lagi sekali. Lagu tu lah. Apabila Nabi SAW lepas daripada satu subuh, maknanya di ujung-ujung dah tak jauh dah. Pada ketika itu Nabi duk cakap dengan sahabat, cakap Nabi, khutbah Nabi, tazkirah Nabi, kuliah subuh Nabi. Bukan satu subuh, bukan hari tu je, tapi pada hari itu yang diceritakan dalam hadis ni. Al-Irbad bin Sariyah meriwayatkan hadis yang Nabi SAW bagi satu tazkirah subuh yang sangat berkesan, yang cukup mendalam, yang menyebabkan orang yang dengar meramu air mata dan sangat meruntun jiwa, gementar hati-hati mereka, sehingga salah seorang daripada sahabat kali kata pada orang lain, inna hadhihi mau'izatun muwaddi'. Ini orang hak cakap ni, peringatan hak diberi ni, peringatan orang yang nak mengucapkan selamat tinggal ni. Mereka masing-masing dalam keadaan sudah memahami dia. Benar. Qala famadha qala rajulun inna hadhihi mau'izatun muwaddi'. Kata seorang laki-laki, sesungguhnya inilah pesanan ataupun nasihat orang yang memberi selamat tinggal. Famadha ta'hadu ilaina ya Rasulullah. Dalam keadaan itu, maka sahabat tadi bertanya kepada Nabi, maka apakah pesanan ya Rasulullah yang hendak Tuan pesankan kepada kami ya Rasulullah? Dia tahu dah Nabi sedang memberi peringatan muwaddi'. Lalu Nabi pun bersabda, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah. Aku berpesan kepada kamu dengan takwa kepada Allah dan mendengar serta taat kepada pemerintah kamu. Wa in abdun habasyiyun, walaupun sekalipun pemerintah kamu itu seorang hamba abdi yang berbangsa Habasyi. Fa innahu man ya'ish minkum yara ikhtilafan katsira. Kerana sesungguhnya sesiapa di antara kamu yang hidup selepas aku akan melihat perselisihan yang banyak. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa innaha dalalah. Berjaga-jagalah kamu, jauhkanlah diri kamu dari perkara-perkara baharu yang diada-adakan dalam agama. Fa innaha dalalah, kerana sesungguhnya perkara-perkara itu adalah sesat. Faman adraka dzalika minkum, maka oleh itu siapa-siapa di antara kamu, kata Nabi, yang berada dalam zaman berlakunya yang demikian, fa alaihi bisunnati, maka hendaklah ia menurut jalanku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan jalan khalifah-khalifah aku yang mendapat pimpinan lagi al-mahdiyyin, lagi yang beroleh hidayah, pertunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Addu 'alaiha bin nawajiz, berpegang teguhlah kamu kepadanya dengan sungguh-sungguhnya, dengan seteguh-teguhnya. Wa inda Abi Dawud, hadis itu riwayat Imam Tirmizi. Menurut hadis daripada Abu Dawud, baginda bersabda, Nabi sambung lagi dalam riwayat Abi Daud, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan berjaga-jagalah kamu, jauhkanlah diri kamu daripada perkara-perkara baharu yang diada-adakan dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, kerana sesungguhnya tiap-tiap perkara yang diadakan itu bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah, dan tiap-tiap yang bid'ah itu adalah sesat. Jadi muslimin muslimat,
dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, demikian hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Al-Irbad bin Sariyah yang telah menceritakan kepada kita akan satu peristiwa yang berlaku pada satu subuh, di mana setelah para sahabat sudah semayang dengan Nabi SAW, Nabi telah pun memberikan satu tazkirah subuh yang sangat berkesan sekali, sehingga dikatakan pada hari itu ramai mengalirkan air mata, menyentuh hati-hati mereka, sehingga jadi gementarlah jiwa dan hati mereka, sehingga berkatalah seorang daripada para sahabat kepada Nabi, hadhihi mau'izatun muwaddi', Rasulullah, ini adalah merupakan pemberi ingat orang yang nak mengucapkan selamat tinggal. Famadza ta'hadu ilaina ya Rasulullah, apa yang kamu nak pesan kepada kami? Sampai begitu dia bertanya. Yang pertama Nabi pesan apa tuan-tuan? Yang pertama Nabi pesan ittaqullah. Cuba tengok. Nah, Nabi pesan usikum bittaqwallah. Aku pesan kepada kamu yang pertama takwa pada Allah. Inilah pesanan yang kita nak kena ambil, dan kita kena pegang, dan kita kena ingat, dan kita kena pesan kepada orang-orang yang di bawah tanggungan kita. Cuba bayang tiap-tiap orang yang hidup atas dunia, tak kira dia jadi pemimpin sampai dia jadi orang yang dipimpin, tak kira dia orang besar sampai dia jadi orang kecil, tak kira siapa dia, apabila dia satu orang hamba Allah, maka dia mengambil pesan Nabi. Apa pesan Nabi? Usikum bitaqwallah. Aku pesan kepada kamu dengan takwa pada Allah. Dia ambil, dia pegang pesanan itu. Apa dia? Takwa pada Allah. Apa makna takwa Allah? Maknanya jaga-jaga dan hati-hati dalam hidup daripada buat satu perkara yang mencampakkan diri kita di dalam binasa. Itu maksud takwa. Takwa ini maksudnya jaga-jaga daripada kita buat satu benda yang campak kita dalam binasa. Macam kita berjalan di satu jalan, jalan tu ada banyak paku, ada banyak benda yang akan mencederakan kita, maka tentulah kita akan berjalan dengan hati-hati dan cermat, kerana kita tak pakai kasut. Kita cari pelita picit suluh, bila gelap takut sekali lagi kita pijak paku, kita pijak duri, cederalah kita. Maka begitulah takwa pada Allah. Bila kita hidup dalam dunia yang gelap, dalam maksud jahil, kita kena ada ilmu. Ilmu itu cahaya, dia suluh kehidupan kita yang gelap, sehingga yang gelap menjadi terang, yang terlindung menjadi nyata. Lalu kita akan tahu di mana yang betul dan di mana yang salah dengan ilmu kita. Lalu selamatlah kita. Dan saat mana kita dah jadi hamba yang bertakwa, kita akan pesan pada isteri kita, isteri dan anak-anak kita, ittaqullah. Kamu semua wahai isteri dan anak-anakku, bertakwalah kepada Allah. Bila kita jadi ketua, kita pesan pada anak buah kita, ittaqullah. Cuba tonton bayang rupa wajah kepada gambaran hidup kita kalau semua orang pakat pegang kepada ittaqullah. Sebab tu pesan takwa pada Allah ini adalah satu pesan yang sangat masyhur, yang tak pernah ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam pidato-pidato baginda. Dan takwa pada Allah itu menjadi rukun khutbah yang tidak boleh ditinggal oleh khatib setiap kali dia berkhutbah, sama ada khutbah tu khutbah Jumaat ataupun khutbah hari raya. Dia tidak akan tinggal, dia tidak boleh tinggal, kerana ia menjadi satu rukun daripada rukun-rukun khutbah. Pesan takwa. Nah, jadi anak kita nak keluar, kita pesan takwa. Bini kita nak keluar, pesan takwa. Suami kita nak keluar, pesan takwa. Berapa orang yang pesan takwa? Itu persoalannya. Jadi Nabi pesan yang pertama takwa, yang kedua as-sam'i wa ta'ah wa in abdun habasyi. Yang kedua, kita kena taat kepada pemimpin yang dipilih, walaupun dia itu adalah seorang hamba abdi berkulit hitam. Nak abang kata penting, apabila kita sudah ada pemimpin,
yang dipilih walaupun dia itu seorang hamba berkulit hitam, kita kena ikut dia. Nah, pasal apa? Apabila kita tak ikut pemimpin itu, maka akan jadi berantakan dan kacau bilau yang akan memusnahkan. Kita kena taat pemimpin selagi pemimpin tidak menyuruh perbuatan yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun dia dalam perkara yang derhaka kepada Khaliq, yakni pencipta, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi pesan supaya kita ini berjaga-jaga dengan perkara bid'ah. Nah, kita akan baca huraian, tapi saya nak sebut dulu bahawa bid'ah ni tuan-tuan hari ni menjadi bising semula di tengah-tengah masyarakat yang mudah menerima sesuatu yang disuratkan melalui media baru, iaitu WhatsApp, Facebook, Telegram dan sebagainya. Nah, Nabi SAW dah bagi tahu, siapa yang hidup selepas aku akan yara ikhtilafan kasira. Dia akan tengok banyak pertelingkahan, dia akan tengok banyak perselisihan, dan benda ni nampak nyata di depan mata kita. Nabi pesan kepada kita, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jaga-jaga daripada benda bid'ah. Nah, jaga-jaga. Lalu berselisih pandanganlah ulama dengan ulama yang lain sejak zaman berzaman. Tetapi ulama-ulama salaf telah pun mengajar bagaimana adab berselisih pandangan. Nampak? Ulama-ulama salaf yang hidup pada zaman itu, penghujung tabi'in, mereka yang hidup selepas daripada itu, zaman Al-Imam Malik, Imam Hanafi, Hambali, Al-Imam Syafi'i, mereka mengajar macam mana berselisih pandangan di dalam perkara fiqh. Mereka menghormati. Tak boleh pergi kata bid'ah ni semuanya bid'ah, dolalah. Sebab Al-Imam Syafi'i mengajar kita bahawa bid'ah, al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua. Satu bid'ah yang hasanah, satu lagi bid'ah yang dolalah, bid'ah sayyi'ah. Bid'ah yang baik selama mana dia tidak bercanggah dengan Quran, tak bercanggah dengan hadis, tak bercanggah dengan asar sahabah, tak bercanggah dengan ijma' ulama', maka ia adalah sesuatu yang tidak dipanggil bid'ah yang dalalah. Tapi hari ini tuan-tuan, apabila dia kata Nabi tak buat, bid'ah dalalah. Ini masalah. Takkan semua Nabi buat? Adakah yang Nabi buat sahaja yang boleh kita buat? Hak Nabi tak buat, tak boleh. Ini masalah kan? Hari ni dah ada masjid, dia tak mau selawat dah. Hari-hari Jumaat kita, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Kau ingat tu? Kan? Sekali lagi, Tok Khotib naik atas mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahu Akbar. Bang dua kali. Mereka pun tak mau. Ada dah di Kedah ni. Selawat pun tak mau selawat dah. Padahal walaupun tak berlaku pada zaman Nabi, sahabat pun tak buat, tapi ulama-ulama yang telah berijtihad tidak salah. Sebab umumnya Allah perintah kita dalam Quran supaya berselawat. Tak ada masalah selawat. Selawat itu adalah satu syariat yang datang secara umum. Banyak-banyak berselawat. Hari Jumaat lagi disunatkan kita banyak berselawat. Apa masalah? Ni doa samalah juga. Tu pak tu kata tak boleh, doa awal tahun tak boleh, doa akhir tahun tak boleh. Lah umum doa. Doa ni astajib lakum, doa untuk doa minta dekat aku nak bagi istijabah. Salah kan? Nak ambil awal tahun, dah memang semunasabah dia awal tahun akhir tahun. Dia kata tak ada, Nabi mana buat? Memang Nabi tak buat. Sebab pada zaman Nabi mana ada lagi tahun hijrah apa, mana ada kira-kira lagi hijrah ni. Ambil kira buat hijrah ni zaman Nabi, zaman Sayyidina Umar. No, memang bid'ah pun. Kita pun bukan kata benda tu tak bid'ah. Kita kata bid'ah, cuma kita kata bid'ah hasanah lah. Bid'ah hasanah kan?
Muslimin muslimat sekalian. Kan? Ni Quran mana ada? Saya tu kalau kata Quran zaman Nabi kita tak boleh baca kan? Pakai tak boleh baca, tanda pun tak ada, titik pun tak ada, nak bangga tuan. Titik pun tak ada. Tetapi kemudian dihimpun pada zaman Sayyidina Abu Bakar, disimpan oleh zaman Sayyidina Umar sampai kepada zaman Sayyidina Osman yang menyatukan mazhab daripada banyak tempat, menghapuskan mazhab yang lain, hanya memegang satu mazhab yang dipanggil apa dia tuan-tuan? Mazhab Osmani. Nah, Abul Aswad Ad-Duali yang mula meletakkan tanda-tanda dan baris-baris. Kemudian Quran dibukukan. Bid'ah tak bid'ah tu? Bid'ah. Pasal apa pegang Quran tu? Bid'ah tu. Kalau kata semua bid'ah dalalah, itu bid'ah tak bid'ah? Bid'ah. Pasal apa Sayyidina Umar, seorang Sayyidina Umar ni tuan-tuan, jangan kita kata dia ni hanya Amirul Mukminin, dia adalah faqih min fuqaha'il Madinah. Bila dia berijtihad supaya semua orang yang pada zaman Sayyidina Abu Bakar duduk semayang masing-masing tuan-tuan, tapi dialah yang ijtihad supaya semua orang semayang belakang satu imam. Dia kata cantik ni, dia kata ni'matul bid'ah hazihi, secantik-cantik bid'ah ni dia sebut ni, secantik-cantik bid'ah, elok semua bid'ah ni. Pasal apa? Dia telah meletakkan umat Islam bersatu di belakang seorang imam, panggil Ubay bin Ka'ab, suara dia sedap, bagi jadi imam, orang lain semayang belakang dia, semayang tarawih. Nabi semayang 20 kah? Tak. Nabi semayang 8, campur dengan 3 jadi 11, witir kan, 11. Tapi Siti Aisyah kata jangan kamu tanya macam mana cantiknya semayang Nabi, panjangnya semayang Nabi, jangan tanya lah. Lepas itu diijtihadkan supaya semayang tu dipanjangkan dalam bentuk ditambah bilangan, dipendekkan bacaan, tambah bilangan, rakaat tu tambah bagi jadi 20. Dulu awal-awal dulu 20 rakaat, antara 4 tu depa tawaf tuan-tuan. Tawaf, kita tekak Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, tu je. Tu yang di Madinah bukan buat 20. Asal awal dulu tuan-tuan. Tuan-tuan, depa kira tawaf 7 tu depa campur pula. Campur jadi 30 apa? 40 lah dah. Semayang awal dulu. Lah ni tak ada 36, tak ada 40, tak ada, yang ada 20. Madinah pun buat 20, Mekah pun buat 20, Masjidil Aqsa buat 20, Masjid Azhar buat 20, Masjid Utama Malaysia buat 20. Tiba-tiba kita kata semua ni tak betul, bid'ah, patut buat 8 saja. Kita hebat pada Mekah. Mana kita kemas pada Mekah kita, kan? Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi tuan-tuan, jangan semudah itu kita terpengaruh menyatakan semua bid'ah itu dalalah, kerana perlu kepada pemahaman, kepada hadis yang kita baca, yang kebetulan kita baca pada malam ini. Sebab itu saya belum terus kepada keterangan, saya cepat-cepat terang dulu kepada tuan-tuan supaya tuan-tuan tidaklah balik dan kemudian terus mengiyakan, betul lah tadi aku dengar dah, rupanya semua bid'ah ni sesat neraka habis lah. Di esok tuan-tuan sudah tu bagi salam tu, bangkit terus lah, pakai tak ada wirid dengan tak sayuti lah. Pasal apa? Wirid pas mayang ni bid'ah. Wirid derah ni bid'ah. Dia Allahumma antas salam wa minkas salam, baca ayat kursi bagi kita dengar. Pasal apa yang buat lagu tu? Pasal apa ulama Nusantara ni buat lagu tu? Pasal apa tok-tok guru ni? Amoi kita amai belakang ni kemas sangat ke? Kemas pada Syekh Dok Fatani ke? No, kita kemas pada kita kemas pada tok-tok guru dulu ni. Depa ni lah yang ambil hadis-hadis Nabi ni, bubuh karang apa semua tu, bubuh. Kemudiannya diajak kepada masyarakat, Tok Imam baca derah bagi orang belakang ni boleh ikut.
Itu yang boleh khazanah tu turun sampai ke kita. Sebab tu orang dulu kadang dia tak boleh baca, tapi dia boleh hafal. Dia tak boleh baca, bagi buku terus baca tak erti, tapi boleh hafal. Tahlil tu boleh hafal. Sampai kitab berzanji boleh hafal. Rawi al-jannatu wa na'imuha boleh hafal. Walamma tamamin boleh hafal. Suruh cari tang mana tak tahu. Hafal. Marhaban hafal. Pasal apa? Dia duduk ikut benda tu lah. Dia duduk belakang Tok Imam, dia semayang, saat lagi apa Tok Imam baca, dia nanti baca. Jadi itu satu bentuk tarbiyah, satu ajaran, satu didikan. Kerana tak semua orang boleh baca, kerana ada orang yang ummi. Cuma ramai orang boleh dengan sebab dia mengaji. Tapi ada orang dia tak boleh. Dia kata aku tak erti, tapi dia baca betul. Dia baca Fatihah betul. Dia boleh baca, Tuhan bagi terang hati dah. Dia boleh baca, ingat aku dia boleh. Rupa-rupanya tak boleh, tapi baca betul. Dia ikut mulut tu, berkat tu. Tapi orang muda hari ni tuan-tuan, dia boleh baca, tapi dia tak boleh ingat, dia tak boleh hafal. Bila orang tahlil, tak ada apa, dia pakai ngap begitu lah. Kan? Orang tak ada apa, dia duduk tunggu saat lagi tang la ilaha illallah, dia boleh ikut lah. Saya dia tak boleh lah. Jadi muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah huraian hadis yang kelima ini kita akan sambung dalam siri kuliah kita yang lagi akan datang. Hadza wabillahi taufiq. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.